berhimpun sama-sama doa dalam hati. Dacia Tongsing Bota. Lihat amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai kidung, sila lihat bilangan 104. I 104 104 104.
lipat. Yang pertama tijet. Kedua tijet. Ketiga tisajet. Dan keempat tisajet. Pimpinan kidung sampai di sini, Lilia. Kita bersiap sedia sama-sama doa dalam hati. 我们一杯心，同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulakan kebaktian Sabat. 奉主耶稣圣名开始今天的安息的聚会。 Baik, pertama-tama sekali kita sama-sama naikkan pujian bilangan 128. 首先，我们一起站立唱赞美诗第128首。 Seperti biasa masuk
Darah Yesus hapus dosa. Hari Sabat Dia berkati, rohnya penuh di hatiku. Bahagia, bahagia, tegang sebuah sejahtera. Sila duduk. 大家请坐。 Baik, pertama-tama sekali saya ucapkan salam damai sejahtera, salam sahabat diucapkan kepada rekan sekerja, para pendeta, diakon, penatua yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus. 首先，我在这里问候在座的长老、传道、执事、同工以及主所爱的弟兄们，大家平安、安喜乐、平安。 Sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini sekali lagi kita dapat berkumpul dalam bait suci Tuhan ini. 非常感谢神，借着今天的机会呢，我们能够再次了聚集在神的殿里。 Di mana 6 hari lamanya telah kita melakukan kerja kita. 我们已经用了6天的时间来去做我们的工作。 Pada hari yang ke-7, hari Sabat itu kita telah berhenti dalam setiap pekerjaan kita. 在第7日，我们就停止了我们所有的工作， Maka dengan itu kita dapat beribadah, menyembah kepada Tuhan. 我们就在这里来去做敬拜、崇拜神。 Nah, di samping itu kita dapat mempelajari sedikit firman Tuhan itu. 除此以外，我们来学习一点有关神的道理。 Baik, sebelum kita sama-sama mempelajari firman Tuhan, 在我们还未学习神道理以前， terlebih dahulu kita akan sama-sama sujud berdoa. 我们首先来去一起献上我们的祷告。 Kita mohon Tuhan terus memimpin, memberkati kita sekalian. 我们求神继续带领以及祝福今天的聚会。 Baik, kita sama-sama sujud berdoa. 我们大家同心跪下来祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya, haleluya,
Amin. Baik, sekali lagi diucapkan salam Sabat kepada seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus. 再次的向所有的全体信徒们说声安息日平安。 Sangat bersyukur kepada Tuhan, dalam kesempatan ini kita akan mempelajari firman Tuhan. 在借此这次的机会呢，我们大家来去学习神的道理。 Sesungguhnya dalam kesempatan ini merupakan suatu kesempatan yang sangat indah bagi kita. 今天的我们所拥有的机会是个非常美好的机会。 Baik dalam aula gereja ini maupun di atas talian. 无论是在会堂里面的，还是在家中的， Kita dapat sama-sama yaitu berkumpul menyembah kepada Tuhan dan seterusnya dapat mempelajari firman 我 Tuhan. 们依然一起聚集在一起来去学习神的道理。 Baik, dalam kesempatan ini kita bicarakan tentang perhiasanmu yang tersembunyi. 今天我们要学习的题目就是你里面的装饰。 Baik, pertama sekali kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga. 我们来看彼得前书的第3章， 1 Petrus pasal 3 kita baca ayat 4. 彼得前书3章4节， Ayat 4. 4节， Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. 只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。 Baik, di dalam ayat 4 di sini menjelaskan kepada kita, 在第4节这里告诉我们， yaitu dikatakan perhiasanmu adalah suatu perhiasan batinnya, 在这个装饰是在我们里面的一个装饰， yaitu perhiasan yang tersembunyi. 就是已经是隐藏的， Di mana perhiasan ini berasal dari roh yang lemah lembut. 因为这个装饰是长久温柔的。 Baik, menyentuh tentang perhiasan ini, 有关装饰， di mana pada saat ini bahwa ramai orang yaitu sanggup untuk membeli benda-benda tersebut. 今天我们人类都非常舍得去买这些装饰品， Tujuan dia adalah untuk menghiaskan diri, mencantikkan diri. 目的就是要装饰自己，使自己看起来更加美丽。 Maka oleh demikian setiap insan itu apabila dia ingin dirinya cantik ataupun menawan, 当每个人想使到自己更加的好看或美丽的时候， perlulah dia menghiaskan dirinya. 那么他就必须来去装饰自己。 Namun perhiasan dalam luaran kita ini dapat dilihat secara mata kasar kita. 我们外表的这个装饰是可以用肉眼看见的， Namun dalam kesempatan ini kita tidak akan membicarakan tentang perhiasan yaitu tubuh jasmani kita. 但是今天呢，我们并不是要讨论有关我们的身体的装饰。 Baik, di dalam 1 Petrus pasal 3 bermula dari ayat 1 hingga ayat yang ke-7. 彼得前书的3章1节到7节开始， Yaitu mencatatkan tentang perhiasan suami istri yang sangat tersembunyi. 它是讲论到有关夫妻里面的装饰。 Di dalam kesempatan ini kita akan melihat apalah perhiasan yang tersembunyi yang tidak binasa berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. 借着今天的机会，我们就来讨论有关夫妻里面那个存着长久温柔安静的心为装饰。 Dan perhiasan ini merupakan satunya sangat-sangat bernilai bahkan berharga di mata Allah. 这个装饰是在神面前极宝贵的。
Nah, seperti mana dalam ayat yang keempat di sini dijelaskan kepada kita. 就好像在第4节这里告诉我们的， Di mana perhiasan ini adalah suatu perhiasan yang sangat berharga di mata Allah. 这在神面前是极宝贵的。 Jadi kiranya melalui pembelajaran ini kita dapat mempelajari tentang apalah suatu perhiasan yang sangat-sangat bernilai, berharga di mata Tuhan ini. 所以呢，今天我们要学习就是什么装饰是在神面前极宝贵的。 Baik, saya akan membagikan kepada dua perkara, 我会把它分为谈论2件事， yaitu perhiasan yang didandankan oleh sang istri itu. 就是有关妻子的装饰。 Baik, apalah perhiasan yang telah didandankan oleh seorang istri ini. 作为一位妻子，她有怎样的装饰呢？ Baik, kita lihat kembali kepada 1 Petrus ini. 我们来看回彼得前书， Kita baca ayat 1. 我们看第1节。 Ayat 1 demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. 你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听到，也可以因妻子的品德被感化过来。 Kita lihat lagi ayat yang kelima. 我们再看第5节。 Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. 因为古时仰赖神的圣洁夫人正是以此为装饰，顺服自己的丈夫。 Baik, kalau kita melihat daripada petikan 2 ayat yang telah kita sama-sama yaitu membacanya. 我们看我们已经读过的这两节经文， Apalah perhiasan yang tersembunyi yang didandankan oleh sang istri ini? 这个做妻子的，它里面有怎样的装饰呢？ Yaitu di dalam ayat yang pertama di sini dikatakan dia telah berdandan dengan penuh kerendahan hati. 在第1节告诉我们，它是以谦虚来去作为自己的装饰。 Baik, kalau kita lihat kembali kepada ayat 1. 我们看回第1节， Baik, di sini dikatakan demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. 你们做妻子的要顺服自己的丈夫。 Baik, di sini dijelaskan kepada kita sang istri itu haruslah tunduk kepada suaminya. 这里告诉我们，做妻子的应该要顺服自己的丈夫。 Jadi maksudnya sang istri itu adalah seorang yang telah berdandan atau bersiap sedia berdandan dengan penuh kerendahan hati, tunduk kepada suaminya. 那就是说，做妻子的，他们就已经装饰了自己，就是以谦卑和顺服自己的丈夫。 Dan inilah suatu dandanan yang ataupun perhiasan yang tersembunyi kepada sang istri ini. 这个是妻子隐藏或是在里面的一个装饰， Dia memiliki kerendahan hati. 她有谦卑的心， Seperti mana yang dikatakan oleh Paulus juga. 就好像保罗所说的。 Kalau kita lihat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-5. 如果我们看以弗所书的第5章， Efesus pasal 5 kita lihat ayat yang ke-22. 以弗所书第5章的22节， Ayat 22. 22节， Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。 Baik, di dalam ayat ini dijelaskan kepada kita, yaitu kepada istri itu. 这里经节告诉我们有关做妻子的， Yaitu dijelaskan di sini, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 在这里解说，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。 Nah, perhiasan yang sangat bernilai, berharga di mata Tuhan, khususnya kepada sang istri ini, 在神眼前看为宝贵的这个装饰，就是对于妻子的方面， tentu sekali dia memiliki kerendahan hati, tunduk setia kepada istrinya, bahkan kepada Tuhan. 那就是她有谦卑和顺服自己的丈夫，就如同顺服主一样。 Nah, kalau kita lihat seterusnya dalam Efesus pasal yang ke-5 ini, 我们再看以弗所书的第5章， kita baca ayat yang ke-23. 我们看23节。 Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. 因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。
ayat 24. 24节。 Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. 教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。 Nah, di dalam ayat ini juga jelas memberitahu bagi kita, 在这经节同样的告诉我们， seorang istri itu harus tunduk kepada suaminya. 做妻子的应该要顺服丈夫， Sama juga harus tunduk kepada Tuhan. 也要顺服主。 Nah, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-23, 我们看23节， suami adalah kepala istri. 丈夫是妻子的头， Nah, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. 如同基督是教会的头。 Nah, ayat 24 di sana jelas memberitahu kepada kita. 24节告诉我们， Nah, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, 教会怎样顺服基督， demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. 妻子也要怎样凡事顺服丈夫。 Jadi ini berarti bahwa istri itu harus tunduk kepada sang suami itu. 这就是说，妻子应当顺服丈夫。 Nah, demikian juga kita sebagai jemaat Tuhan ataupun umat Tuhan ini harus tunduk kepada Tuhan 我 kita. 们作为神的选民我们在作为信徒的，我们同样要顺服基督， Andainya suami itu adalah kepala dalam keluarga itu, 因为丈夫是一个家里面的头 Tuhan itu adalah kepala kita. 神就是我们的头， Maka tentu sekali seluruh jemaat ini harus tunduk setia kepada Tuhan. 所以呢，全体的信徒都应该要顺服主。 Inilah satu-satunya perhiasan yang sangat-sangat bernilai di mata Tuhan. 这就是一个在神眼里看为极宝贵的一个装饰。 Baik, yang kedua, 第二， apalah perhiasan yang didandankan oleh sang istri ini? 做妻子的应该以什么作为装饰呢？ Nah, sehingga kan dia dandanannya ini adalah dikenan oleh Tuhan. 使到他的这个装饰是被神所悦纳的。 Baik, kalau kita kembali kepada 1 Petrus pasal yang ketiga tadi. 我们再倒回刚才的彼得前书的第3章， Kita kembali kepada ayat yang pertama. 我们再回第1节。 Baik, di sini dikatakan supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. 这样的，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品德被感化过来。 Baik, perkara yang kedua yaitu perhiasan yang didandankan oleh sang istri ini. 作为妻子的装饰的第二件， Selain daripada dia penuh dengan kerendahan hati, 除此他顺服，他也有谦卑， tetapi dia adalah seorang yang taat setia memegang firman Tuhan. 他是一位遵守神道理的人。 Kesetiaan untuk memegang firman Tuhan itu merupakan salah satu yaitu perhiasan dan dandan yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. 忠心遵守神道理的这个装饰，是在神眼里看为贵重的。 Jadi untuk hal ini saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, 今天我们所有的弟兄姐妹们， kita perlulah memiliki suatu kehidupan yang sentiasa setia memegang firman Tuhan ini. 我们应当要过着一个遵守神道理的生活。 Kalau kita lihat di dalam kitab 1 Timotius pasal yang kedua, 如果我们看提摩太前书的第2章， kita baca ayat yang ke-11. 我们看第11节， 1 Timotius pasal 2 ayat 11, 提摩太前书的2章11节， ayat 11, 11节， seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. 女人要沉静学道，一味地顺服。 Baik, dijelaskan dalam ayat ini bukan saja perempuan itu berdiam diri, 在这经节告诉说，女人要沉静， tetapi dia telah menerima ajaran dengan patuh. 但是呢，她是顺服的来去学道， Maksudnya menerima ajaran ini dengan setia memegang firman Tuhan itu. 也意味着说她是忠心来去遵守神的道理。 Bukan saja dia setia menerima ajaran Tuhan, tetapi dia sangat-sangat patuh kepada firman Tuhan ini. 她不只是忠心来去学道，她也是意味着顺服神的道。 Istri yang sentiasa memegang firman Tuhan 作为一个遵守神道理的妻子， dan juga sentiasa patuh kepada ajaran-ajaran firman Tuhan ini, 她也常常遵行神的道理。 ini merupakan salah satu dandanan perhiasan yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. 这个是一个在神眼里
看为非常宝贵的一个装饰。 Demikian juga kita pada hari ini. 我们今天也是一样 Bukan 的， saja kita tahu untuk mendengarkan firman Tuhan, 我们不只是懂得来去听到， tetapi kita perlu yaitu setia memegang firman Tuhan ini. 我们依然要忠心的来去遵守神的道理。 Baik, kita lihat dalam kitab Galatia pasal 6, kita baca ayat yang ke-6. 我们来看加拉太书的6章6节， Galatia pasal 6, kita baca ayat yang ke-6. 加拉太书的6章6节 Ayat 6, 6节， dan baiklah dia yang menerima pengajaran dan firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. 在道理上收教的，当把一切需要的供给施教的人。 Baik, di sini dijelaskan kepada kita. 在这里清楚的告诉我们， Katanya, baiklah dia yang menerima pengajaran dan firman itu. 在道理上受教的， Jadi maksudnya di sini orang yang telah menerima pengajaran dan firman Tuhan ini, 就是说那些已经领受神道理的人， ya seharusnya membagi segala sesuatu yang ada kepadanya. 就当把一切需用的供给给施教的人。 Maksudnya di sini adalah setelah kita mendengar banyak firman Tuhan itu, 也就是说，当我们听了许多的道理以后， maka tentu sekali kita perlulah membagikan apa yang telah kita dengar itu, 我们继续要去分享我们所领受的， supaya setiap orang yaitu memiliki hati yang setia untuk memegang firman Tuhan ini. 好使每一位人都有忠心来去遵守神的道理。 Jadi kesetiaan untuk memegang firman Tuhan merupakan suatu dandanan perhiasan yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. 因此呢，遵守神的道理是一个神眼里看为贵重的，或者是宝贵的一个装饰。 Sesungguhnya kalau hanya kita tahu mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan ini, 如果我们只是懂得听，却不去行出来， tidak ada suatu kesetiaan, patuh kepada firman Tuhan, 我们没有忠心来去遵行神的道， maka itu merugikan kepada kita sekalian. 这是对我们是有亏欠的。 Jadi oleh demikian, setiap kita perlulah penuh dengan kesetiaan untuk memegang firman Tuhan. 所以呢，我们每一个人都应该要忠心来去遵行神的道理。 Baik, yang ketiga, 第三点 yaitu perhiasan yang tersembunyi yang didandankan oleh sang istri ini. 就是作为妻子应当里面应当有的装饰。 Kalau kita kembali kepada 1 Petrus pasal yang ketiga, 我们再倒回去彼得前书的第3章， kita baca ayat yang pertama, 我们看第1节， yaitu kalimat yang terakhir. 就是后半段， Baik, di sini dijelaskan kepada kita. 这里清楚的告诉我们， Dikatakan di sini, yaitu mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. 也可以因妻子的品行被感化过来， Jadi maksudnya di sini tanpa perkataan itu. 就是透过他的品行， Maksudnya tanpa perkataan yang dikeluarkan oleh sang istri ini kepada orang lain. 或者是说这个妻子她不需要去Maka- 诉说她心中的话， Maka ia dapat memenangkan orang lain karena kelakuannya. 但是她却因着她的品行，然后去感化别人。 Baik, ini menjelaskan kepada kita 在这里告诉我们， bahwa dandanan yang sangat-sangat tersembunyi yang bernilai di mata Tuhan ini 一个在神里面，在神看为非常宝贵的一个装饰， di mana sang istri itu berdandan dengan perbuatan baik. 就是呢，那个妻子有一个好的品行， Karena ada perbuatan baik ini, 因为有了这个好的品行 tanpa mengeluarkan perkataan itu, 她不需要来去说其他的话， tetapi dapat memenangkan orang lain 但是她却可以这样来去感化别人， karena semata-mata memiliki perbuatan yang baik. 就是因为她有这个非常良好的品行。 Jadi ini berarti di dalam satu kehidupan kita, 这就是说，在我们的生活里面， tanpa perkataan kita, 我们不需要去说其他的话， hanya melalui perbuatan baik kita, 只要透过我们的品行， maka dapat memenangkan orang lain. 就能够感化别人。 Maka oleh demikian setiap kita haruslah memiliki perbuatan yang baik. 因此呢，我们每个人都应当要有良好的品行。 Nah, inilah merupakan salah satu perkara yang perlu ada kepada setiap kita. 对啊，这个就是我们每一位都应当有的一个品行。 Kalau kita lihat kembali kepada 1 Timotius pasal yang kedua. 我们看回彼得前书的第2章， 1 Timotius pasal yang kedua, kalau kita lihat ayat yang ke-10. 我
我们看彼得前书2章10节， ayat 10. 10节， Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 10. 彼得前书的第2章第10节，只要有善行，这才与自称是敬神的女人相似。 Baik, kalau kita lihat ayat 15 lagi. 我们再看15节， Ayat 15. 15节， Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. 然而，女人若长存信心、爱心，又圣洁自守，就必在生产上得救。 Nah, kalau kita melihat daripada ayat yang ke-10 di sana, 如果我们看第10节， yang seharusnya ada kepada sang istri ini, 作为妻子的应当拥有的， yaitu dia telah berdandan dengan perbuatan baik. 就是以善行为装饰， Nah, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. 这样才自称是敬神的女人相宜。 Jadi ini merupakan salah satu perhiasan yang sangat-sangat tersembunyi, yang bernilai, yang berharga di mata Tuhan itu. 这个是一个在神眼里看为一个女人里面非常美丽的一个装饰， Di mana perempuan ini memiliki suatu perbuatan yang baik di mata Tuhan. 因为这个女人在神的眼里，她有一个非常良好的品行， Nah, sehingga kan melalui perbuatannya dapat memenangkan setiap orang yang melihat dia. 透过她所拥有的品行，都能够感化到别人。 Nah, kalau kita melihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-7. 如果我们看哥林多前书的第7章， 1 Korintus pasal 7 kalau kita baca ayat yang ke-14. 我们看哥林多前书的7章14节， Ayat 14. 14节， Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. 因为不幸的丈夫就因着妻子成了圣洁，并且不幸的妻子就因着丈夫成了圣洁。不然，你们的儿女是不洁净，但如今他们是圣洁的了。 Baik, kalau kita melihat daripada ayat 14 di sini, 我们来看第14节这里， yaitu mencatatkan tentang yaitu perbuatan yang baik. 它是记载着有关良好的品行。 Baik, di sini dijelaskan karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. 这里记载着不幸的丈夫就因着妻子成了圣洁。 Baik, bagaimana caranya istri itu telah menguduskan suaminya ini? 透过怎样的方式，妻子能够使不幸的丈夫成为圣洁呢？ Maksudnya di sini karena perbuatan baik daripada istrinya ini, 他是说，透过妻子那良好的品行， maka dia dapat memenangkan suaminya yang tidak percaya itu. 他就能够感化那不相信的丈夫。 Nah, karena ada perbuatan baik, maka dia dapat memimpin suaminya kepada jalan yang benar itu. 因为他有那个良好的品行，他就能够带领丈夫走到真的道路上。 Jadi dandanan yang dikatakan di sini, dandanan yang dikatakan di sini adalah satu dandanan yang sangat-sangat bernilai. 这里所说到的装饰是个非常宝贵的装饰， Nah, tidak sama seperti yang kita hiaskan di luaran ini. 它是以我们在外面来去装饰的不一样。 Karena perhiasan di luar itu hanya seketika saja. 因为外表的装饰只是暂时的， Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita, 但是在我们生活里面，我们所拥有的良好品行， maka tentu sekali dapat memuliakan nama Tuhan. 它肯定的都能够荣耀神。 Jadi ini sangat penting bagi kita sekalian. 对我们来说，这个是非常重要的。 Nah, kalau kita melihat dalam kitab Matius pasal yang ke-5. 如果我们来看马太福音书第5章， Matius pasal 5 kita baca ayat yang ke-16. 马太福音书的第5章第16节， Ayat 16. 16节， Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. 你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 Baik, di sini dijelaskan kepada kita tentang terang itu. 这里告诉我们有关那个光。 Apabila dikatakan terang ini dapat bercahaya di depan orang, 当这个光能够照在人前，
di mana dikatakan melihat perbuatanmu yang baik. 这里说到，叫他们看见你们的好行为。 Nah, melihat tentang perbuatan yang baik ini 有关好行为， dapat menyinari setiap orang yang melihat kita. 都能够照耀所有看得见我们的人。 Jadi dandanan seorang istri itu, 作为一个妻子的装饰， apabila dia memiliki suatu perbuatan yang baik, 当她有一个良好的品行， bukan saja dia dapat memenangkan suaminya yang tidak beriman tadi, 她不只能够感化那不相信的丈夫， tetapi kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. 对于那些还未相信神的人， Melihat sang perempuan ini, sang istri ini memiliki satu perbuatan yang baik, 他们看到这个女人、这个妻子有好的行为， tanpa mengeluarkan perkataan, 她没有说其他的话， maka orang itu dapat dimenangkan, dapat dibawa percaya kepada Tuhan. 但是呢，这个人同样能够被感化，然后来去相信 Karena 神， memiliki perbuatan yang baik 就 itu. 是因为他有那个良好的行为。 Baik, itu yang ketiga. 这是第三点， Yang keempat, 第四点， perhiasan yang tersembunyi yang didandankan oleh sang istri ini. 作为妻子里面的一个装饰。 Kalau kita kembali kepada kitab 1 Petrus pasal yang ketiga tadi. 我们看回彼得前书的第3章， 1 Petrus pasal yang ketiga, kalau kita membaca dari ayat yang kedua. 我们看彼得前书的3章2节， Ayat yang kedua, 第2节， jika mereka melihat bagaimana murni dan salihnya hidup istri mereka itu. 这正是因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心。 Baik, di sini dikatakan mereka melihat bagaimana murni dan salihnya hidup istri mereka itu. 就是因为他们看到你们妻子有贞洁的品行和敬畏的心， Jadi ini menjelaskan kepada kita suatu perhiasan yang tersembunyi adalah suatu yang didandankan oleh sang istri ini, 这里告诉我们，作为妻子应当拥有的装饰， yaitu dia telah berdandan dengan penuh kemurnian dan kesalehan. 就是以贞洁的品行和敬畏的心作为装饰。 Apabila sang istri itu memiliki kemurnian dan kesalehan, 当作为妻子的，她有贞洁的品行和敬畏的心， maka tentu sekali suami itu tidak akan merasa was-was terhadap dia, 做丈夫的就不会怀疑自己的妻子， karena dia penuh dengan kemurnian dan kesalehan. 因为她是拥有贞洁的品行和敬畏的心。 Maka apabila adanya benda ini kepada sang istri itu, 当作为一个妻子有了这样的一个行为， membuatkan orang menjadi segan kepada dia, 所有其他的人都会敬畏她， karena dapat melihat tentang kemurnian dan kesalehannya itu. 因为在她身上都能够看到有贞洁的品行和敬畏的心。 Jadi oleh demikian saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, 因此，主所爱的弟兄姐妹们， kita perlulah memiliki suatu kemurnian dan kesalehan di dalam kehidupan kita. 在我们的生活里面，我们就应该要有个贞洁的品行和敬畏的心。 Jadi inilah merupakan sesuatunya perkara yang perlu kita usahakan di dalam kehidupan kita. 这个是我们在日常生活里面应当来去追求的一个品行。 Baik, kalau kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasal ketiga ini juga, 我们来看彼得前书的第3章， kalau kita baca ayat yang ke-16, 我们看第16节， ayat 16, 16节， dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. 存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。 Kalau kita melihat di dalam petikan ayat ini, 我们看这个经节， yaitu karena kita ada kehidupan yang penuh dengan kemurnian dan kesalehan ini. 因为我们过着一个贞洁的品行和敬畏的心。 Walaupun ada orang telah memfitnah kita, 虽然有人要去诽谤我们， tetapi kita tetap memiliki suatu perbuatan ataupun memiliki kemurnian dan kesalehan kita. 但是我们依然拥有那个良好的品行和敬畏的心。 Orang yang memfitnah kita akan menjadi malu karena mereka dapat melihat tentang kemurnian dan kesalehan kita. 但是呢，那些诬赖我们的人就会因为我们的好品行而自觉羞愧。 Jadi sang istri itu haruslah memiliki perbuatan ini. 因此呢，做妻子的应该要有这样的良好品行。 Kalau kita melihat dalam kitab Yakobus pasal 1, 我们来看雅各书的第1章， Yakobus pasal 1 kita baca ayat 27.
雅各书的1章27节、 ayat 27. 27节， Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. 在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虚诚，就是看顾那患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。 Baik, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita 这经节告诉我们， bagaimana ibadah yang diperkenankan oleh Tuhan. 那怎样的全程是被神悦纳的。 Baik, di sini dijelaskan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. 就是那清洁没有玷污的全程。 Jadi apabila kita memiliki suatu kemurnian dan tidak bercacat di hadapan Allah ini, 当我们是有全程，然后是没有瑕疵的， maka tentu sekali Tuhan akan berkenan kepada kita. 肯定神就会悦纳我们。 Jadi inilah merupakan sesuatu benda yang harus ada ataupun yang kita miliki dalam suatu kehidupan kita. 这件事就是在我们生活里面我们应当拥有的。 Kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10. 如果我们看希伯来书的第10章， Kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 10, kita baca ayat yang ke-22. 我们看希伯来书的10章22节、 Ayat 22. 22节。 Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。 Baik, di dalam ayat ini juga dijelaskan kepada kita ketika kita yaitu menghadap kepada Tuhan Allah kita. 这个经节同样的告诉我们，当我们来到神面前， Ketika kita yaitu menghadap kepada Allah. 当我们来去朝见神的时候， Sekurang-kurangnya dalam ayat ini kita memiliki dua perkara. 在这经节我们拥有2件事。 Baik, di sini dikatakan marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. 当存着诚心来到神面前， Waktu kita yaitu berhadapan menghadap kepada Allah ini, 就是当我们来到神面前的时候， yaitu kita perlulah memiliki hati yang tulus ikhlas. 我们应当存着诚心。 Yang kedua, 第二， yaitu penuh keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati yang nurani, yang jahat dari tubuh kita. 我们拥有充足的信心，因为我们已经用清水洗净了我们的身体。 Jadi ini menjelaskan kepada kita betapa indahnya kehidupan kita apabila kita bertemu dengan Tuhan. 就是告诉我们，当我们来到神面前的时候，是个非常美好的事。 Yaitu kita bertemu dengan Tuhan dengan penuh kemurnian dan juga kesalehan kepada Tuhan. 因为我们来到神面前是带着一个诚心和充足的信心来到神的面前。 Baik, seterusnya. 接下来， Kita kembali kepada kitab 1 Petrus pasal yang ketiga tadi. 我们倒回去彼得前书的第3章， Apalah perkara yang perlu kita usahakan dalam kehidupan kita. 在我们生活里面有什么是我们需要去追求的呢？ 1 Petrus pasal 3 kita baca ayat yang kelima. 彼得前书的3章5节， Ayat 5. 5节， Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. 因为古时仰赖神的圣洁妇人正是以此为装饰，顺服自己的丈夫。 Baik, di sini dijelaskan kepada kita suatu dandanan yang tersembunyi ini, 在这里告诉我们有关里面的一个装饰， yaitu dia berdandan dengan penuh pengharapan kepada Allah. 就是他以仰赖神为装饰， Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah itu adalah penyelamatnya. 他相信神就是他的救主。 Maka setiap kita haruslah memiliki suatu pengharapan kepada Tuhan kita. 我们每一位都应当要有对神有所盼望。 Itulah dikatakan di sini, yaitu demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. 因为古时仰赖神的圣洁妇人正以此为装饰。 Ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang itu haruslah senantiasa berdandan
dengan penuh pengharapan kepada Tuhan Allah kita. 这个是告诉我们，我们每一个人都应当要以仰赖神的这个举动为装饰。 Nah, kalau kita lihat di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat. 如果我们看提摩太前书的第4章， 1 Timotius pasal 4 kalau kita baca ayat yang ke-10. 提摩太前书的4章10节， Ayat 10. 第10节， Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat manusia, terutama mereka yang percaya. 我们劳苦努力，正是为此，因我们的指望是在乎永生的神，他是万人的救主， Baik 更 di sini, 是信徒的救主。 baik di sini dijelaskan kepada kita berjeripaya dan berjuang. 这里告诉我们我们努力劳苦。 Kenapa kita berjeripaya dan berjuang ini? 为什么我们要劳苦努力呢？ Karena kita telah menaruh pengharapan kepada Allah kita yang hidup, itulah juru selamat kita. 因为呢，我们指望在乎永生的神作为我们的救主， Jadi inilah suatu benda yang perlu harus ada kepada setiap kita. 所以这个是我们每一位应当拥有的。 Baik, yang kedua, 第二 tertuju kepada sang suami itu. 这个是指着丈夫方面的， Apalah perhiasan dan dandan khususnya kepada sang suami ini 做丈夫的应该以什么作为装饰呢？ yang perlu ada kepada kita. 也是我们应当拥有的。 Nah, kita kembali kepada 1 Petrus pasal yang ketiga. 我们倒回去彼得前书的第3章 Kita baca ayat 7. 第7节， Ayat 7. 第7节， Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 你们做丈夫的也要按情理和妻子同住，因他比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他，这样便叫你们的祷告没有阻碍。 Baik, di dalam ayat 7 di sini ditujukan kepada kehidupan sang suami ini 在这节告诉有关做丈夫的生活， yang perlu dimiliki oleh sang suami itu. 就是一个做丈夫应当拥有的。 Dan dandanan ini merupakan satu dandanan yang sangat-sangat bernilai di mata Tuhan. 这样的装饰是在神眼里非常宝贵的装饰。 Baik, dalam ayat yang ke-7 di sini satu perkara yang kita dapat lihat di sana juga. 在这第7节有一件事我们能够看见的， Baik, di sini dikatakan demikian juga kamu, hai suami-suami, 你们做丈夫的 yaitu hiduplah bijaksana dengan istrimu. 也要按情理和妻子同住。 Suami merupakan kepala kepada keluarga itu. 丈夫是一个家的主 Maka dia memainkan peranan yang besar. 或者丈夫是头，他还有一个重要的角色。 Maka dengan ini suami itu haruslah berdandan dengan penuh kebijaksanaan. 因此呢，做丈夫的应该要以智慧作为装饰， Supaya dia dapat mengatur keluarganya. 好使他能够处理或者管理他的家庭。 Bagaimana yaitu suami yang penuh dengan kebijaksanaan ini 那么，作为一个聪明的丈夫， supaya dia dapat memimpin keluarganya kepada Tuhan. 是怎样的呢？他是如何来去带领他的家庭到神的 Kalau 在 kita 神里 lihat, 面？ kalau kita lihat dalam kitab Titus pasal yang kedua. 如果我们看提多书的第2章， Titus pasal yang kedua kita mulai baca dari ayat 1. 提多书的2章从第1节开始。 Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. 但你所讲的总要合乎那纯正的道理。 Ayat yang kedua. 第2节， Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. 劝老年人要有节制，端庄自守，在信心、爱心、忍耐上都要纯全无疵。 Baik, apalah yaitu dandanan yang harus dilakukan oleh suami ini. 那么，作为丈夫的应该要以怎样作为装饰呢？ Dia perlu penuh dengan kebijaksanaan untuk mengatur keluarganya. 他应该非常有智慧的来去管理自己的家庭。 Baik, dalam ayat 1 di sini dijelaskan kepada kita. 在第1节告诉我们， Katanya, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat.
你所讲的总要合乎那纯正的道理。 Ini menjelaskan sang suami istri itu haruslah bertindak sesuai dengan ajaran yang sehat itu. 在这里告诉我们，做丈夫的应该要以纯正的道理作为教训， Memimpin keluarganya itu membawa mereka kepada jalan yang benar. 带领家庭走在真理的道路上， Yaitu berlandaskan dengan ajaran yang sehat itu. 就是根据那纯正的道理。 Kalau kita melihat ayat yang kedua, 我们看第2节， katanya laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, 作为年老的男人就应该要有节制、 terhormat, 端庄、 bijaksana, 自守、 sihat dalam iman, 有信心、 dalam kasih dan dalam ketekunan. 爱心和忍耐。 Baik, di sini dijelaskan kepada kita satu perkataan bijaksana. 这里告诉我们说，他是有智慧的。 Jadi ini berarti bahwa suami itu haruslah memainkan peranannya, memiliki suatu kebijaksanaan di dalam keluarganya. 做丈夫的，在家庭里面，他要以智慧来为装饰， Mengatur keluarganya agar keluarganya tetap di dalam Tuhan. 他要管理自己家庭，好使这个家庭是在神里面的。 Bertindak sesuai dengan ajaran yang sehat berdasarkan kebenaran firman Tuhan itu. 他要以符合道理的教训来作为他的一个举动， Yaitu juga dia dapat menjalani kehidupan yang sangat takut kepada Tuhan. 他也会过着一个敬畏神的生活。 Nah, kalau kita melihat dalam satu contoh dalam Alkitab ini, 我们看圣经里面的一个例子， kepala keluarga ini telah melakukan peranan yang sangat penting. 作为一个家庭的头，他是有非常重要的角色。 Kita lihat Rasul pasal yang ke-10. 我们看使徒行传的第10章， Kita baca mulai dari ayat 1. 我们从第1节开始。 Ayat 1, 1节， di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat yang kedua, 2节， ia saleh, ia serta saisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan sentiasa berdoa kepada Allah. Baik, di dalam dua ayat ini menjelaskan kepada kita, 这2个经节告诉我们， yaitu dikatakan kepada kita seorang yang bernama Cornelius. 在这里告诉我们一个人名叫哥尼流， Cornelius memiliki keluarganya. 哥尼流他有他的家庭， Walaupun dia terlalu sibuk dalam pekerjaannya ini, 虽然他在他的工作上非常的忙碌， tetapi dia telah berjaya, dia telah bijaksana untuk memimpin keluarganya, 但是他成功的以智慧来去管理他的家庭， khususnya untuk dekat dengan Tuhan. 尤其是在亲近神这方面。 Kalau kita lihat yang kedua, 我们看第2节， ia saleh, ia serta saisi rumahnya takut akan Allah. 他是全城人，他和全家都敬畏神。 Kenapa keluarganya ini takut akan Allah? 为什么他的全家都敬畏神呢？ Karena yaitu Cornelius adalah seorang yang bijaksana, 因为哥尼流是一个有智慧的人， dapat memimpin keluarganya berdasarkan firman Tuhan itu. 他能够照着神的道理来去管理，来去带领他的家人， Sehingga kan keluarganya ini takut akan Tuhan. 以致他的全家都一样来去敬畏神。 Itu yang pertama 这是第一点， yang dapat kita lihat kepada sang suami ini. 就是我们从丈夫能够看见的。 Yang kedua, 第二， kalau kita kembali kepada 1 Petrus tadi. 我们照回刚才的彼得前书， 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7 itu. 彼得前书3章7节， Baik, selain daripada hidup bijaksana dengan istrinya. 除了要按情理和妻子同住， Baik, di sini dikatakan yaitu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. 因他比你软弱，与你一同承受生命之恩的。 Baik, di sini dijelaskan kepada kita 在这里告诉我们， satu dandanan yang perlu ada kepada sang suami ini. 一个丈夫应当拥有的装饰， Dia perlu berdandan dengan penuh kehormatan, menghormati. 就是他要以一个尊敬或者是尊重为装饰。 Baik, di sini dikatakan sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris. 因他比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他。 Jadi dia menyuruh kepada suami ini haruslah penuh hormat, penuh menghormati sang istri itu. 在这里告诉我们，做丈夫的应该要去敬重妻子。 Kalau kita lihat dalam kitab Efesus pasal yang kelima. 如果我们看以父所书的第5章， Efesus pasal yang kelima kalau kita baca ayat yang ke-25.
我们看以弗所书的5章25节、 ayat 25. 25节。 Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。 Baik, dalam ayat ini dijelaskan kepada kita. 这个经节告诉我们， Diserukan kepada suami ini. 就是有关做丈夫的， Bagaimana seharusnya peranan suami ini kepada istrinya. 就是做丈夫的对妻子的一个 Dia 角色， perlu mengasihi istrinya. 他必须要爱他自己的妻子， Sebagaimana Kristus telah mengasihi seluruh jemaat. 就正如基督爱教会。 Bagaimana Kristus telah mengasihi seluruh jemaat ini, 那基督是怎样爱教会呢？ dia telah menyerahkan dirinya untuk kita. 就是为教会舍己。 Jadi inilah yang satu perkara yang harus ada kepada sang suami ini. 这是一个做丈夫应当拥有的事。 Kita perlu menghormati istri kita itu. 我们应该要尊敬我们的妻子， Seperti mana Tuhan yaitu mengasihi kita. 就正如神怎样来去爱我 Maka 们一 Tuhan 样。 menghendaki bagi kita supaya kita saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. 神要我们的就是彼此相爱， Yaitu kita perlulah ada suatu perkara hormat ataupun menghormati di antara satu dengan yang lain. 就是我们之间呢要互相尊重。 Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, 如果我们看创世纪的2章18节， yaitu dikatakan bahwa gelaran sebagai istri itu adalah seorang penolong itu. 因为这里告诉我们做妻子的是一个配偶帮助的， Maka tentu sekali kita perlu menghormati mereka. 因此我们必须要尊敬他们。 Baik, itu yang kedua. 这是第二点。 Yang ketiga, 第三， kita kembali kepada 1 Petrus pasal yang ketiga. 我们倒回去彼得前书的第3章， 1 Petrus pasal 3, kalau kita baca kembali kepada ayat yang ketujuh. 我们看第7节， Baik, di sini dikatakan kalimat yang terakhir, supaya doamu jangan terhalang. 最后一段，便叫你们的祷告没有阻碍。 Jadi ini berarti bahwa seorang suami itu perlu berdandan dengan ketertiban di dalam doa. 这就是说，做丈夫的就要在祷告上有规律。 Apabila kita memiliki ketertiban dalam doa kita, 如果我们在祷告上有规律， maka doa kita itu tidak akan terhalang. 我们的祷告就没有了阻碍。 Nah, kalau kita melihat di dalam kitab 1 Timotius, 如果我们看提摩太前书， kita lihat dalam kitab 1 Timotius pasal yang kedua, 提摩太前书的2章 ayat 8. 第8节， Ayat 8. 8节。 Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. 我愿男人无愤怒、无争论，举起圣洁的手，随处祷告。 Bagaimana yaitu kehidupan seorang suami ini. 作为一个丈夫的生活应该是怎样的呢？ Dia memiliki suatu ketertiban di dalam doanya. 就是在祷告上，他是有规律的。 Bagaimana ketertibannya di dalam doa itu? 他祷告是怎样的规律呢？ Dalam ayat 8 di sini dijelaskan kepada kita. 在第8节告诉我们， Katanya, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. 我愿男人无愤怒、无争论，举起圣洁的手，随处祷告。 Jadi merupakan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. 就是无愤怒、无争论，有圣洁的手。 Saya rasa apabila benda ini ada kepada kita, maka doa kita itu tidak akan terhalang. 我相信，当我们有了这样的行为，我们的祷告是没有阻碍的。 Pastinya Tuhan akan mendengar doa kita. 肯定的，神会垂听我们的祷告。 Jadi dengan demikian perhiasan yang harus ada kepada suami ini 因此呢，做丈夫应当拥有的装饰， haruslah berdandan dengan ketertiban di dalam doa. 就是在祷告上要有规律。 Baik, sebagai satu kesimpulan dalam pembelajaran kita, 作为今天我们的学习的结论， kita lihat kembali kepada 1 Petrus itu. 我们到彼得前书， 1 Petrus pasal yang kedua kita baca ayat yang ke-12. 彼得前书2章12节， Ayat 12. 12节。 Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 你们在外邦人中应当品行端正，叫那些毁谤你们的是作恶的，因看见你们的好行为，便在监察的日子归荣耀给神。
Kalau kita melihat dalam ayat 12 ini, 我们看第12节这里， sebagai satu kesimpulannya, perlu ada kehidupan yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi ini. 作为一个结论，就是说我们在外邦人中应当有一个良好的品行。 Jadi dalam kesempatan ini kita dapat melihat tentang perhiasan yang ada kepada istri dan suami itu. 我们借着这次的机会，我们也看到有关做妻子的装饰。 Apabila adanya perhiasan ini kepada kita, maka tentu sekali nama Tuhan dapat dimuliakan. 以及做丈夫的装饰，我们有这样的装饰，我们就能够因此来去荣耀神。 Baik, Tuhan memberkati kita. 愿神祝福大家。 Nah, seterusnya kita sama-sama naikkan pujian bilangan 216. 接下来我们唱赞美诗第216首。大家请坐。 Baik, untuk mengakhiri kebaktian kita, 作为结束我们今天的聚会， maka sekali lagi kita sama-sama sujud di dalam doa. 我们再次跪下来做祷告。 Di dalam doa ini jangan kita lupa terus membantu keadaan semasa COVID ini. 我们在祷告中继续为我们目前所面对的疫情来去祷告。 Tuhan terus membimbing, menjaga setiap kita, 愿神来去带领照顾我们， agar kita sentiasa berada dalam naungan Tuhan. 好使我们常常在神的怀抱里面。 Dan juga jangan kita lupa mereka yang sakit, yang lemah, kita harus terus bantu di dalam doa. 我们也不要忘记那些欠安和软弱的心同龄，我们为他们来去代祷。 Segala pekerjaan yang telah dirancang, maka kita perlu bawa di dalam doa. 我们已经所计划好的工作，我们都必须把它带到祷告里面。 Baik, kita sama-sama sujud berdoa. 我们大家同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya, 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 haleluya.
Baik, kebaktian kita sahabat ini sampai sini saja. Tuhan memberkati kita. 安息的聚会到此结束，愿神祝福大家。 Mulia. 大家。